يا خجلتي يوم الحساب بالناكدين يحصي علي صل وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام مع أنه مشتاق لمن إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعثر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Yaitu wali'annahu awwalu ma yajibu minal ulumi. Atah pada kata li'anna unwana mabahithihi kana qawluhu ay wa innama summiya hadzal ilmu bidzalika, dan hanya senya dipernamakan ini ilmu tauhid, ilmu akidah ni dinamakan bidzalika ay bi ilmil kalami. Kenapakah dinamakan dengan ilmu kalam? Selain daripada dua ilat dah dia menyata. Nah, yang pertamanya kerana tiap-tiap kali membuat tajuk pada perbahasan ilmu ni, pengarang akan kata al-kalamu kaza wa kaza. Nah, itu satu. Kemudiannya kerana masalah sifat kalam Allah Ta'ala ni aktsara niza'an wa jidala. Sebanyak-banyak permasalahan, nisbah, perbalahan, pertembungan dan perdebatan. Kemudian laginya kenapa dinamakan ilmu ni ilmu kalam? Karena mewarisi akan kemampuan di atas membahaskan pada mencerakkan akan syariat dan melawankan akan musuh. Itu. Kemudian akhirnya wali'annahu, kerana bahawasanya ilmu ni wali'annahu ay wali'anna hadzal ilma, kerana ini ilmu ni awwalu ma yajibu, ialah awal-awal barang yang mesti. Apa barang yang mesti? Ay minal ulumi, daripada segala ilmu-ilmu allati, yang bermula ilmu ni innama, hanya sanya, tidak ada cara lain nak ilmu ni nak dapat, tu'allamu, diajarkan dia,
wa tuta'allamu dan dipelajari kan dia bil kalami dengan bahah, dengan cakap, dengan soal jawab. Fa utliqa alaihi, maka diitlaqkan di atas alaihi alal ilmi, di atasnya di atas ini ilmu, hadzal ismu, tuh akan ini nama, yakni al-kalam, walam yutlaq dan tidak diitlaqkan ala ghairihi di atas yang lainnya lain daripada ini ilmu. Kerana apa? Tamyizan lahu, sebagai menjadi perbezaan baginya bagi ini ilmu. Tuh. Jadi ilmu lain tu kalau orang panggil kita tu tu tak usah jawab pun tak ada hak lah. Boleh dapat dengan faham dengan cara guru ke hak cakap seorang, ataupun anak murid ke hak baca. Tapi kalau ilmu kalam tak dapat tidak, mesti kena ada interaksi di antara yang mengajar dengan yang belajar itu. Maka kerana interaksi itulah dinamakan ini ilmu kalam. Wali annahu, dan kerana bahawasanya ni atah lagi pada kata li anna unwan. Jadi sebab bagi nama ilmu kalam, ilmu ni panggil ilmu kalam, bukan satu dua, ada lah banyak. Tengok berapa dah ni? 1 2 3 4 5 dah ni. Wali annahu, dan kerana bahawasanya ini ilmu, innama hanya sanya, tidak ada cara lain juga, yatahaqqaqu, hanya sanya nak dapat cerak, terceraklah dia, teryakinlah dia, yatahaqqaqu, tercerak dan teryakinlah dia bil mubahasati, dengan sebab berbahah, kena bahah. Tu nak ngaji bahah, tapi kena mengajilah adabul bahsi wal munazarah. Sebab tu apa? Selain daripada ilmu kalam, nak mahir ilmu kalam lagi, nak ngaji ilmu mantiq, ilmu maqulatul asyar, dan ilmu adabul bahthi wal munazarah. Ya galiknya 3-4 ilmu ni jadi alat bagi ilmu kalam. Tu kenapa nak cerak ke ilmu kalam ni, mesti dengan sebab bil mubahasati, dengan berbahah, nabah, debat. Sebab tu kalau ngaji ilmu kalam tak debat. Itu ke ilmu kalam, itu ilmu akidah lah. Tapi kalau ilmu kalam nak cerak dia tak dapat tidak, mesti mubahasah. Bil mubahasati, dengan sebab berbahas. Wa idaratil kalami, dan berlegalah. Tuh. Wa idaratil kalami minal janibaini, dan berlegalah. Berputarlah, kita kata beridarah ni maknanya berputar-putarlah percakapan, perbahasan tu minal janibaini, daripada dua pihak. Jadi kena ada dua pihak. Tuh. Jadi kena ada dua pihak. Lagu mana kita sebahagian jadi Mu'tazilah, walak jadi Mu'tazilah. Ini kuasailah orang panggil dalil-dalil Mu'tazilah. Sebahagian lain jadi ahli sunnah. Apa tu? Debat gimari. Apa tu? Nak jadi cerak kata betul ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau duk main ahli sunnah saja, apa tak tahu dalil orang lain, kadang-kadang tak dapat matah lah juga. Sebab itulah dalil tafsili ni bukan senang lah nak menguasai dia. Sebab tu fardu kifayah dia. Kerana susah. Kerana dalil orang panggil tafsili ni bukan setakat boleh bukan setakat iqamatil hujjah, tapi ibtalil khusum, boleh membatalkan i'tiraq daripada mu'tarid, musuh. Tu baru dalil tafsili dia panggil. Kalau boleh setakat iqamatil hujjah atau tak mampu iqamatil hujjah, itu orang panggil dalil ijmali ya baru. Dalil ijmali ni fardu ain lah. Tu. Mana dalil ijmali ni dalil yang tidak mampu oleh sahibud dalil. Jadi tu mempunyai dalil tu mencerita atau membahaskan orang panggil apa? Wajhul istidlal. Tu atau mampu iqamatil hujjah. Cerita kata wajhul istidlal dia gini-gini, tapi tak mampu nak ibtalil khusu. Nak membatalkan orang panggil musuh tu, nak jawab, nak rak i'tiraq mu'tarid, itu tak mampu. Itu masih lagi dalil
ijmali. Dalil tafsil ini payahlah. Sebab tu dia kata innama hanya sanya yatahaqqaqu, dan terceraklah, teryakinlah, tahqiqlah ilmu ni bil mubahasati, dengan cara berdebat. Wa idaratil kalami, dan berlegalah, berputar-putarlah perbahasan itu minal janibaini, daripada dua pihak. Tu. Bi khilafi hal kadang menyalahilah ghairihi, bagi yang lainnya. Bi khilafi ghairihi, hal kadang menyalahilah bagi yang lainnya, lain daripada ilmu kalam. Lagu mana? Taprek pada kata khilaf, bi khilafi. Fa innahu, maka bahawasanya maka bahawasanya fa innahu, maka bahawasanya ghairahu tu, maka bahawasanya yang lainnya, lain daripada ilmu kalam ni, yatahaqqaqu, tercerak, teryakin dan tahqiqlah ia bita'ammuli, dengan mengamat-amati. Tu kena amat-amati, fokus dipanggil, fokus. Bahasa kita lah ni mengamat-amati, mana fokus. Kalau kita tak fokus memang tak faham. Buat ngaji apa pun tak faham. Tu macam ngaji cerita dia kan. Dalam kereta dia dah. Tu. Seorang hamba Allah ngaji dengan Habib Salim apa tengok cerita dia. Dia duduk ngaji boleh 3-4 tahun. Kata tak agak ngaji ni. Apa-apa pun tak ingat. Minta ngatuk guru yang nak kelik lah kata. Tak boleh. Apa nak kelik? Dia kata ngapa-ngapa pun tak ingat apa ni tok guru. Tak boleh dah, saya tak agak dah nak ngaji. Tak mampu dah saya nak menanggung ilmu ni. Saya tak boleh nak ngaji dah ni. Tok guru dia buat tu bik surat-surat hak keluarga yang hantar, tapi tok guru tu tak bagi dia sipel taruh. Ni surat-surat hak family mu hantar ni. Aku tak ui kamu tu kerana tak ganggu kepala otakmu supaya mengaji sungguh-sungguh. Tapi nak balik dah, ambil lah surat-surat ni. Baca nak tengok. Dia pun baca surat-surat tu. Berjerit. Baca ni berjerit. Baca ni suka. Baca. Tu mana mu suka, berjerit mu suka. Cuba cerita balik. Dia pun cerita surat pertama ni gini, surat kedua ni gini. Boleh ingat pula ya. Kata tak boleh nak ingat. Sebab apa tu? Sebab dia fokus. Sama lah kita orang mengaji ni. Kalau kita mengaji tak fokus, kok saya duduk 10 tahun duduk pada situ kat lah. Ahum mano, kita ahum mano. Tak ada ngapa, tak ada fokus, dalam kelas ngatuk tidur. Pak Afif, mana Afif? Masa makan ya segar, masa tidur ya tak tidur, masa ngaji mampu kerah tidur. Duduk dalam kelas 10 tahun duduk pada situ. Kenapa tak ada fokus? Maka ilmu lain daripada ilmu kalam, tak perlu debat, tak perlu bahas. Lepas tu dapat tahqiq itulah ke mana? Yatahaqqaqu bita'ammuli, yakin cerak tahqiq dia pada ilmu lain daripada ilmu kalam ni. Bita'ammuli ai bisabab ta'ammuli, dengan sebab fokus ta'ammul, mengamati, wa mutala'atil kutubi, dan mutala'ah, baca, rojok, murajaah, mutala'ah segala kitab-kitab. Tu nak beli kitab tu, kitab ni baca. Nak baca. Jangan ngaji ni kita harap ke guru saja. Guru tu syarat nak dapat ilmu. Tu irsyadu ustazin tu syarat nak dapat ilmu. Tapi orang panggil apa? Malakah ilmu tu lekat di kita, kena banyak baca. Jangan kita kata tak boleh baca langsung, kena untuk guru, tu batiniah pula ni. Semua ilmu hanya dapat dari mulut guru saja. Baca tak boleh, baca tak boleh, buat apa ada kita? Ulama karewak kita. Dah bukan semua kitab ni kita kena ngaji belakang untuk guru. Kita ngaji ni kita halus hak nipis ni ya. Lepas tu kita hak tebal-tebal tu rojokkan mutala'ah. Ni wa mutala'atil kutubi. Sebab tu orang ngaji nak ada duit banyak nantilah. Nak beli kitab-kitab ke apa. Tu. Patut jabat zakat kena bui ke pondok, pelajar pondok. Amil zakat nak cari. Bukan amil duduk kekeng jabat zakat tunggu asnah mayukah. Pejabat zakat nak minta zakat. Amil zakat tu nak mari ke pondok-pondok, madrasah-madrasah. Cari pelajar-pelajar cerdik. Pelajar-pelajar bijak kaji mengaji, duit zakat dan pergi beli kitab. Tak apa mu nak rojak, nak tolak. Itu baru betul gitu.
Tuh wa mutala'atil kutubi, dan mutalaah, baca segala kitab-kitab. Ilmu lain dapat tahqiq, dapat cerak, dapat yakin dengan ta'ammul, fokus mengamat-amati dan murajaah baca kitab-kitab. Tapi ilmu usuluddin, ilmu kalam terutamanya. Usuluddin itu umum lagi. Ilmu kalam ni tak dapat kita nak menguasai dengan benar, dengan betul-betul tahqiq cerak, melainkan dengan kena bahah, nak debat. Sebab tu Imam Abu Hasan Asy'ari ni kaki debat. Sebab tu kata kalau Mu'tazilah ni perangai suka debat, kurang tepat tu. Sebenarnya Imam Abu Hasan Asy'ari lagi suka debat. Lepas daripada dia rojak daripada Mu'tazilah tu, habis majlis-majlis ilmu Mu'tazilah dia pergi debat tu. Mana ada kuliah Mu'tazilah dia pergi cakap. Mu'tazilah ngajar-ngajar ya apa pak tanya soalan. Tu jawab, pak dia tanya pula. Pak akhir kali bubar program situ dekat sini. Bubar kuliah situ. Apa? Kalah debat Imam Abu Hasan Asy'ari. Memang kaki debat. Tu salah kalau kita kata Asy'ariyah ni. Salatullah salamullah. Tu kan Asy'ariyah. Tu kaki kasidah boleh Asy'ariyah dak itu kaki debat, kaki dialog, kaki diskusi. Itu balik kita ngaku Asy'ariyah tu. Wahabi ajak debat. Kita bukan tugas kita debat ni kata ni. Padahal tu tak kena kita. Kaki debat lah Asy'ariyah ni, kaki debat, kaki diskusi. Kenapa? Kebenaran itu ditegak dengan hujah. Bagaimana nak tegak kebenaran kalau tak ada hujah? Kena hujah, kena ada orang panggil minal janibaini, kena ada dua pihak. Ada dua pihak. Pihak Mu'tarid, pihak kita. Mana? Dia mondok rak kata Asy'ariyah ni akidah dia kufur akbar. Mari kita dialog nak tengok kufur mana kufur. Tu baru orang panggil Asy'ariyah. Ke Asy'ariyah ni debat ni mengeraskan hati. Ada haitan nakut kata ni. Atau kita tak yakin kata kita tu boleh debat. Itu bukan Asy'ariyah tu. Itu Asy'ariyah berbulu apa nak sebut. Tu Asy'ariyah berbulu batini. Apa itu selalu senang. Kalau sufi awal-awal lagi tak sebut Wahabi kau tak sebut sufi tak cara orang. Kalau sufi sungguh bukan kaki debat, bukan kaki lawan. Orang tenggelam dalam mabuk dengan Tuhan. Dia tengok orang baik, orang jahat sama. Ahli sunnah, ahli bid'ah sama. Dia dengan Tuhan dia, hidup mabuk dengan Tuhan dia. Orang maki, orang puji dia sama. Orang tahiyat, orang emas sama. Tu baru sufi. Tak ada di mulut dia tu sesak ni kafir ni tu tak ada. Dia tak ada kritik orang. Tu orang sufi. Baru tu sufi. Lepas tu orang tak ada dialog. Nak dialog apa muka dia orang gila dengan Tuhan dia tu ni. Tu orang sufi. Kalau kita nak jadi ahli sufi, jadi sufi sungguh. Nak jadi ahli kalam sungguh. Itu makna gitu. Jangan kita nampak macam Asy'ariyah tapi nak rasa sufi. Sufi rasa Asy'ariyah. Lihat ni. Salah ke sufi rasa Asy'ariyah? Tak salah. Asy'ariyah dengan makna sini ahlul kalam lah, mutakallimi. Asy'ariyah lah, kau sufi pun Asy'ari. Tapi Asy'ari dia tu hanya akidah ahli sunnah wal jamaah, hak basic fardu ain, kemah dalam perut dia. Dia tak ada nak iktiraf orang. Tapi kalau perangai iktiraf orang ni ahli kalam. Ya tik tu, tik. Tik habis orang. Orang nak marah, orang hak kena tik, mana kata itu saya? Itu terdebat nak tahu siapa betul siapa salah. Bukan siapa menang siapa kalah, siapa betul siapa salah. Kenapa agama ni mesti iqamatil hujjah. Wa ibtali syubhat wa raddi 'alal khusumah. Raddi 'alal mu'tarid. Tu. Itu yang keberapa dah tu? Kenapa dinamakan ilmu ni ilmu kalam? Wali annahu, dan kerana apa lagi, wa innama summiya hadzal ilmu bidzalika ay bi ilmil kalami, dan hanya dinamakan ini ilmu dengan ilmu kalam li annahu, kerana bahawasanya ini ilmu ni aksarul ulumi niza'an wa khilafan, sebanyak-banyak daripada segala ilmu nisbah perbalahan dan perselisihan pendapat. Ayah sungguh. Tu tengok Imam Abu Hasan Asy'ari dengan orang Asy'ariyah pun khilaf agak. Imam Abu Hasan Asy'ari sifat bakak, sifat ma'ani. Sifat qidam tu sifat ma'ani. Wa fi
Wa fi ba'din nusakhi, ada setengah-setengah nuskah dalam kitab sebut sifat baqa', sifat qidam di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari bukan salbiyah, tapi sifat ma'ani, sifat makna. Tapi Asy'ariyah jumhurnya kata apa? Sifat salbiyah. Nah, tengok. Nah, tu perbahasa khilaf gimari gitu gini. Ha, tak ada ilmu ni paling banyak sekali dia ni. Tu tengok. Kalau gitu, bila banyak orang panggil pertembungan, perbalahan dan perselisihan pendapat, ilmu ini fayashtaddu iftiqaruhu ilal kalami ma'al mukhalifina, maka bersangatan, sangat-sangat diberhajakan akan dia, akan ini ilmu, ilal kalami, kepada perbahasan, ma'al mukhalifina, kepada mereka yang mukhalif. Mereka mukhalif nak mereka menyalahi. Tu contoh kita kata Fu' Mu'tazilah, dia kata tak ada di zat Tuhan tu sifat. Tu tengok. Tuhan tak boleh ada sifat. Kerana apa? Kerana katanya Mu'tazilah, nah, di dalam Al-Quran tidak ada pun kenyataannya Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala tu bersifat. Nah, tak ada Allah Ta'ala kata innallaha ta'ala yattasifu bisifatil qudrah, yattasifu bisifatil iradah. Tak ada lagu tu. Bagaimana boleh kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam? Lagi pula, kalaulah Allah Ta'ala bersifat, maka segala sifat-sifat Allah Ta'ala tu apakah dia hadis atau qadim? Nah, tu kalau hadis maka membawa hadis jugalah orang panggil zat Allah Ta'ala. Kalau qadim maka bawa la ta'addadatil qudama, maka berbila benda qadim pula. Tengok lagi syubhat gitu. Tu berselesai. Maka balik ulama ahli sunnah jawab, kena hiwar, kena dialog. Tu fayashtaddu iftiqaruhu, maka dibersangatan oleh berhajaknya ilmu ni ilal kalami, kepada hiwar, kepada dialog, debat, nah, penerangan, ma'al mukhalifina, kepada orang yang menyalahikan akan ahli sunnah wal jamaah. Itu. Tu jawab ulama jawab. Dia kata kan, dalam Quran tu bukan tak ada, mung tak faham. Tak ada disebutkan dengan dilalah mutabakah je, ada dengan secara dilalah iltizamiyah. Itu tengok. Tidak membawa jadi bila qading, kerana bila qading pada zat yang sama tu tak ada masalah. Ta'addudul qudama mustahil tu kalau orang panggil berbila benda qading hak pasal zat. Kalau sifat walaupun dia bukan zat, la hiya huwa, tapi la wala hiya ghairuhu. Nah, dia tu bukan zat tapi dia bukan yang lain daripada zat. Dia tak boleh cerah tangan ada zat. Dia jawab lagi kong bahas lagi mari pak senyap Mu'tazilah ada apa-apa. Tu gitu. Tu ilmu ni. Waraddi ini atah pada kata al-kalami. Atah pada kata al-kalami dah. Atah situ. Ai fayashtaddu iftiqaruhu. Maka kerana bahawasanya ilmu ini ilmu yang terlebih banyak daripada segala ilmu-ilmu yang lain, nisbah perbalahan dan nisbah perselisihan pendapat, fayashtaddu iftiqaruhu, maka dibersangatan oleh berhajaklah ia ilmu ni ila raddi, kepada menolak alaihim alal mukhalifina, di atas mereka yang menyalahikan akan ahli sunnah wal jamaah. Tengok, mukhalif ni orang yang menyalahi lah, tak kira lah. Tu habis itu. Kemudian wali anah ada lagi. Tak habis lagi. Kenapa dinamakan ilmu ni ilmu kalam? Wa innama, dan hanya summiya, dipernamakan hadzal ilmu, ini ilmu ni bidzalika ay bi ilmil kalam, dinamakan ilmu ni ilmu kalam. Kenapa? Li'annahu, karena bahawasanya ini ilmu bi quwwati adillatihi, dengan sebab kekuatan segala dalil-dalilnya ini ilmu, sara huwal kalama, jadilah ia akan kalam, duna ma'adahu minal ulumi, tidak barang selainnya ini ilmu. Apa ma'adahu? Bayan pada kata ma'adahu, barang selainnya ini ilmu, minal ulumi, daripada segala ilmu-ilmu yang lain. Tuh dalil dalam ilmu ni memang fakta jelas.
Contoh kita kata, Tuhan bersifat dengan sifat berkuasa mesti. Tentu tidak dia sifat yang lemah. Dalilnya yang menunjuk kata mesti Tuhan bersifat dengan berkuasa tentu tidak ia lemah, baharu ala ini. Tu tengok. Tu lagu mana burhan hujahnya? Susun mukadimah. Tu fardu takdir kalau Allah Taala tak bersifat dengan sifat berkuasa. Jawabnya tentu dia lemah. Tengok. Tentu dia lemah. Karena tak ada bagai tengah antara berkuasa dengan lemah tu. Kalau tidak bersifat kuasa tentu lemah. Kalau tidak dia lemah, tentu dia bersifat berkuasa. Dua tu. Kalau dia lemah boleh buat ke sikit daripada alam ni? Tak boleh. Tak boleh buat. Kalau tak boleh buat ada alam ni? Tak ada. Tak ada alam ni betul tak? Tak. Tengok. Mari ni. Fakta. Alam ni ada. Nampak dengan mata kepala juga. Jeruguk depan mata. Tu tengok. Maka sarah wal kalama. Jadilah ia dalil-dalil ni. Jadi mana? Sarah. Jadilah ia ini ilmu boleh. Ataupun jadilah ia dalil-dalil boleh. Kekuatan dalil itu jadi apa? Al kalama akan kalam. Cakap. Kena cakap. Maka tak ada alam ni betul tak? Tak. Dusta, palsu, batil. Kenapa dapat disaksi dengan mata kepala? Maka natijah keluarnya tentu Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkuasa. Lemah dia tentu tidak. Tu. Ilmu lain gini tak? Duna ma'adahu minal ulumi. Tidaklah barang selainnya daripada ini ilmu, daripada segala ilmu-ilmu yang lainnya. Tu. Kama yuqalu ay wazalika. Tu wazalikal apa? Nak klik mana tu? Wazalika ay wazalika hadzal ilmu bi quwwati adillatihi sarah wal kalamani kama yuqalu, seperti mana barang yang dikatakan lil aqwa minal kalamaini, dikatakan bagi yang terlebih kuat daripada dua pendapat. Al kalamaini mana dua pendapat. Tu kita kata dua pendapat. Lagu mana? Tuhan ada ke tak? Contoh. Kalau Tuhan ada, kalau Tuhan tak ada, lagu mana? Tu dua pendapat. Hak mana hak lebih kuat? Tuhan ada. Kenapa? Begini. Tu kama yuqalu li aqwa minal kalamaini, seperti mana barang yang dikatakan li aqwa bagi yang terlebih kuat minal kalamaini daripada dua pendapat. Dikatakan ke mana? Kalau salah satu daripada dua pendapat tu, hadza huwal kalamu, inilah dalilnya, inilah al-kalam. Itu maknanya. Faham tak? Inilah dalilnya, inilah al-kalam. Faham tak? Inilah al-kalam. Tu. Tengok. Maka kerana itu dinamakan ilmu ni ilmul kalam. Kenapa? Kerana kekuatan ilmu ni tu ialah kekuatan pada dalil-dalilnya. Sehingga jadilah orang panggil dalil itu kalam. Lagu mana? Seperti mana dikatakan bagi yang terlebih kuat daripada dua pendapat. Dua pendapat ni, hak mana hak lebih kuat? Pendapat ni. Maka dikatakan hadza huwal kalam. Inilah pendapat. Inilah al-kalam. Inilah pendapat yang betul. Inilah al-kalam dia panggil. Maka dinamakan ilmu ni ilmul kalam. Wali annahu. Apa dia tu? Tu. Wa inna ma summiya hadzal ilmu bi ilmil kalam. Dan hanya saja dinamakan ini ilmu dengan ilmul kalam. Kerana apa? Li'annahu kana bahawasanya macam mana tu? Libtinaihi. Libtinaihi kerana bahawasanya ini ilmu libtinaihi terbinanya ilmu ni alal adillatil qat'iyyati, di atas segala dalil-dalil yang dibangsakan putus, al muayyadi yang dikuatkan, aksaraha akan yang terlebih banyaknya adillah
bi adillatis sam'iyyati, dengan segala dalil-dalil yang dibangsakan pada simai, yang didengarkan. Yang didengarkan. Nah tu. Asyaddul ulumi, ialah terlebih bersangatan daripada segala ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Ta'siran fil qalbi, kerana memberi bekaskan di dalam hati. Nah, jadi dinamakan ilmu ni ilmu kalam juga. Kerana apa? Kerana terbinanya ini ilmu di atas dalil-dalil hak bahasa putuh. Tu min adillatil yaqiniyah al-qat'iyyah. Dalil-dalil yang bahasa yakin dan bahasa putuh. Ya, ilmu ni tak boleh min adillatiz zanniyah. Dia kena min adillatil qat'iyyah, min adillatil yaqiniyah, daripada dalil-dalil hak bahasa yakin, hak bahasa putuh. Al-muayyadi yang dikuatkan. Aksaraha, terlebih banyaknya adillah tu bi adillatis sam'iyyati, dengan segala dalil-dalil yang dibahasakan dengar daripada Al-Quran dan hadis. Asyaddul ulumi, terlebih banyak daripada segala ilmu-ilmu yang lain. Yalah sungguh. Cuba tengok Al-Quran tu mana banyak ayat tentang akidah dengan ayat tentang syariat. Banyak tentang akidah. Tu ayat akidah ni banyak lagi daripada ayat-ayat syariat. Berapa peratus ayat akidah tu ada orang buat kajian ke? Akidah tu banyak mana dalam Quran disebutkan. Tu. Kenapa tu lagu tu? Ta'siran, kerana nak memberi kesankan fil qalbi, dalam hati. Tu bila dalil tu putuh, mak putuh. Tidak dalil hak orang panggil apa? Zanniyah. Seka-seka saja tidak. Putuh, cerak, yakin. Maka tu memberi bekah di dalam hati. Fayusamma, maka dinamakan bil kalami, dengan kalam al-mustaqi, yang diistiqaqkan minal kalmi, daripada perkataan kalmi. Apa makna kalmi? Wahwa, dan ia al-kalmu al-jarhu, iaitu luka. Jadi fayusamma bil kalam ni, maka dinamakan dengan kalam sini tu. Kalam sini tu kenapa? Diistiqaqkan daripada perkataan al-kalam di sini, daripada perkataan kalmi. Kalmi tu apa mana? Al-jarhu, iaitu luka. Luka kan? Bila parut lah hati ni, payah bah nak sia ni. Parut lekat di tubuh ni, luka lekat di tubuh ni, boleh sembuh tak? Boleh sembuh mudah lah, lekat parut. Tapi luka lah hati ni, parut dia tak nampak. Tu lekat. Maka sebab tu dalil-dalil ni dibinakan dengan secara putuh, yang dikuatkan. Terlebih banyaknya dalil-dalil itu dengan dalil-dalil hak bahasa dengar daripada Quran dan hadis sam'iyyah. Tu. Apa tu? Jadi bekah dalam hati. Maka dinamakan dengan kalam. Kenapa? Diistiqaqkan daripada al-kalmi. Apa makna al-kalmi sini? Wa huwa al-kalmu al-jarhu, iaitu luka. Luka lah hati tu lekat lama dah. Tu musuh kita tu lama dah buat khianat kita, daripada darjah 1. Lah ni orang apa 40 jumpa tua. Ingat lagi ni. Ingat lagi kakak ni buat khianat aku mula ni. Ingat lekatlah hati. Sama ilmu ni lekatlah hati tu. Dalil Tuhan mesti ada, tentu tidak dia tak ada. Baharu alani. Ini. Pak kuat pula dengan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Lekatlah hati itu. Contoh, innallaha ala kulli syai'in qadir. Tu. Lekatlah hati. Tu. Jangan siapa orang hak duk ngaji pondok tanya dalil Tuhan. Tahu berat itu. Dalil Tuhan mesti bersifat dengan sifat perkuasa, tentu tidak ilmu hana. Waktu bi'il akal. Waktu pak pula tambah pula, sokong pula dengan innallaha ala kulli syai'in qadir. Dalil Tuhan bersifat apa dengar melihat, wa huwas samiul basir. Ilmu akal lekat dah, lekat. Tak ada kena ngapa, tak ada gitu. Itu ni. Lekatlah hati kita tu. Tu. Maka kerana tu dinamakan ilmu ni ilmu kalam. Kenapa? Lekat dalam hati, luka dalam hati, bekah dalam hati, yang gitu.
Zakarahu, telah menyebutlah akan dia akan ilat-ilat yang tersebut. Zakarahu, telah menyebutlah akan dia al-mazkur minal ilali tadi tu. Telah menyebutlah akan dia akan yang tersebut daripada segala ilat-ilat. Kerana apa dinamakan ini ilmu kalam? As-Sa'du, oleh Sa'duddin. Nama dia As-Sa'duddin. As-Sa'duddin tu asal gelar dia Umar, nama dia Umar. As-Sa'du At-Taftazani, Syekh Sa'duddin At-Taftazani. Ini sahih lah. Orang tak kenal Syekh Sa'duddin At-Taftazani tu bukan orang tu. Kalau mengaji ilmu kalam tak kenal Syekh Sa'duddin At-Taftazani, berat tu. Tapi Syekh Sa'duddin At-Taftazani ni alim belaka je. Alim, ilmu makul alim, ilmu mangkul pun alim. Umur berapa tahun ni? Umur berapa dah? Ya kara kita tasrih dah. Tak soroh. Umur apa? Umur 10 tahun. Umur berapa? 10 tahun ke 11 tahun. Kara kita soroh dah. Tu. Kita balarah dia ada banyak mana kita balarah. Nah, ada hak 2 jilid tebal-tebal. Lepas tu ada Syurhul Talkhis 4 jilid balarah saja tu. Tasawuf pun ya dia. Tengok nak tasawuf Syekh Sa'duddin Taftazani buka lagi kita. Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Tu tasawuf terik lah tu. Kalam tu kalam aja sini. Kita ya Syarhul Maqasid. Itu kita Syekh Sa'duddin Taftazani. Dia pun syarah juga atas Aqaidin Nasafi. Banyak karangan dia. As-Sa'duddin At-Taftazani. Ceritanya, satu kitab dia cerita Syekh Sa'duddin At-Taftazani yang dulu yang ngaji dengan Abduddin Al-Iji. Qadi Abduddin Al-Iji. Ngarah kitab Syurhul Mawaqif. Qadi Abduddin Al-Iji ni selalu buat mengaji dengan dia lah kira. Budak oleh bodoh ni tak ada Sa'duddin At-Taftazani. Tu. Bali dah paling bodoh kali tu tengok. Yang dia Afif tengok hak mengatuk hak kelas hak bodoh kali tak faham tengok Afif Sa'duddin At-Taftazani gitu. Jadi Sa'duddin tu tak pergi ke mana dia? Tak pergi berjalan mana. Kenapa? Kerana bodoh kali ya. Tu guru kata ya paling bodoh kali. Dia tak pergi jalan mana. Orang lain pergi jerai pasu ke jerai linek ke pergi latar bakah ke pergi janda baik ke janda jahat, janda bengong pergi belaka, pergi berdera hari cuti. Dia tak pergi, duk pondok situ, duk ngaji, duk ngapa. Satu hari ada orang tua hari duk cungik dia kata, mari kita pergi kubik jalan. Tu tak boleh, aku orang bodoh kali, aku tak boleh jalan lah, aku pergi jalan. Setara tak pergi jalan ni pun bodoh dah. Kalau pergi jalan, bodoh ketok enggak tu. Orang tua tu pergi tu duk matahari pula. Pergi, Sa'duddin kita pergi jalan. Temu ni aku ada ke aku paling bodoh kali, aku tak lagi jalan, aku nak fokus ngaji ni. Aku tak sewi dah tok guru aku Abduddin Al-Iji ni kata aku paling bodoh kali kelas. Ya mungkin aku tak se. Lah kali ketiga mari pula ajak. Mari jalan. Marah Syekh Sa'duddin kata, dia kata mu ni tak tiba bahasa. Aku rasa aku paling bodoh kali dah kelas. Rupa-rupa ada lagi hak bodoh aku. Tak reti-reti aku hak paling bodoh dalam kelas. Ada. Ajak juga pergi jalan. Jawab tu Rasulullah panggilmu duduk di luar kota. Terkejut dia. Ni cerita ni tidak benar kedak Allah alam. Lagi kita manakib jadi cerita itu Syekh Sa'duddin At-Taftazani. Atau apa untuk ayat awal tu Rasulullah. Dia pun tu pergi keluar kota, tak ada satu pokok-pokok. Jumpa Rasulullah situ. Jumpa Rasulullah kata, "Wana 3 kali aku utus mari jalan tu jumpa aku tak hari." Kata maaf ya Rasulullah, aku tak tahu katamu Rasulullah nak jumpa. Sedekah aku orang paling bodoh dia kelah. Karena tu aku tak ketubik jalan mana duk pondok ngapa nak fokus. Tu. Bila yang mengadu hal pada Rasulullah, maka Rasulullah pun suruh buka mulut, puk nganga tuflid ludah. Ludah. Tu. Lepas pada tu tak ada lah. Dia paling cerdik sekali, dia paling bijak sekali. Hatta Syekh Abduddin Al-Iji pun ngaji dengan dia juga. Tu kenapa berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alim dia. Dia sebut mana ni ilat-ilat yang dinamakan ilmu kalam ni lagu ni. Zakarahu menyebut akan dia al-mazkur As-Sa'duddin At-Taftazani. Disebut mana? Fi awwali syarhil aqaidi. Di awal pada awal-awal syarah bagi aqaid ai aqaidin nasabiyah. Tu kita.
Aqaidin Nasafiyah. Kalau syarah aqaid, syarah Aqaidin Nasafiyah. Tu kalau maqasid, syarhul maqasid. Nah, ni syarhil aqaidi ai Aqaidin Nasafiyah. Syarah Aqaidin Nasafiyah daripada Syekh Sa'duddin At-Taftazani lah paling masyhur kali. Di atas dia tu berapa hasyiah? 5 hasyiah. Ada di bawah berapa niskhah banyak. Masya-Allah. Ini barakah ulama. Pas tahun ni kita nak lawai ke tahap kita lah dah. Ke tahap kita lah. Kalau orang mengaji balaghah pasti akan terhutai budi dengan Syekh Sa'duddin At-Taftazani, pasti. Wa jumlatu ma zakarahu, dan bermula jumlah barang yang telah menyebutlah akan dia akan barang. Apa barang tu? Minan nukati, bayan pada kata ma, daripada segala faedah-faedah. Minan nukati ay minan nuktati ay minal faidati, daripada segala faedah-faedah. Samanin atau samanun, boleh lakar tu. Nak samanin, ada 8. Ada 8 faedah. Tu. Betul tak? 1, 2, 3, 4. Lepas tu 5. 6, 7, 8. Betul. 8 dah tu ni. Ada 8 faedah. Jadi 8 faedah. An-nukati ay al-faidati. Ada 8 faedah yang disebutkan oleh Syekh Sa'duddin At-Taftazani, jumlah sekaliannya. Wa jumlatu, dan bermula jumlah ma zakarahu, barang yang telah menyebutlah oleh Syekh Sa'duddin At-Taftazani hu akan dia ma. Gapo ma tu? Minan nukati, daripada segala faedah-faedah. Samanin au samanun, ialah 8 faedah. 8 faedah. Kerana apakah dinamakan ilmu ni ilmul kalam? Habis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wallaha ta'ala as'alu. Qauluhu qaulul musannifi, bermula perkataannya perkataan bagi musannif, wallaha, hanya pada Allah Ta'ala jualah. As'alu, aku minta. Tu. Kalau gitu Allah tu al-lafzus syarifu, bermula lafaz yang mulia. Mana? Allah tu lafaz yang mulia. Khabar. Mansubun, dinasabkan dia ala ta'zimi. Itu orang panggil dinasabkan. Jangan kata Allah Ta'ala tu i'rab jadi apa? Allah tu jadi maf'ul, kata Allah jadi maf'ul. Beratmu. Itu orang panggil su'ul adab. Su'ul adab ma Allah. Jahat adab serta Allah Ta'ala. Ada tengok. Jadi jangan nahu sangat dia ni. Nahu tu nahu lah, jangan nahu nah. Jadi dia ni Allah apa saja Allah nasak lah ustaz, sebab apa dia Allah tu maf'ul. Allah jadi maf'ul, beratmu. Allah yang diperbuat, beratmu. Tengok Syekh Ibrahim Bajuri ajar kita adab. Allah tu acar yang nasak, mansubu mansub nasak lah. Tapi nasak kerana apa? Ala ta'zimi, kerana ta'zim. Itu orang panggil min babil husnil adabi ma'allah. Kalau kira fil haqiqati ilmin nahwi, maf'ulun bih lah, maf'ul muqaddam lah. Maf'ulun bih atau maf'ulun muqaddam. Jadi maf'ul yang didahulukan. Biasanya as'alullaha, aku pohon, aku minta akan Allah. Gitu. Nah, tapi oleh kerana nak jadi orang panggil memberi faedah hasar, nanti belakang sebut tu. Tengok. Hadza, ini mana? Ini kata mansubun ala ta'zimi. Dinasabkan lafaz mulia Allah ni. Allah baca Allah tu kerana nak mengagungkan Allah Ta'ala, nak membesarkan lafaz yang mulia ni. Hadza huwal adabu. Ini ialah beradab. Adab kita tu kena jaga. Tu kita duk kira orang nak beradab kita aku hajar orang, apa orang aku hajar kita, ngamuk kita duk kata orang tu tak ada adab. Bila kita dah tak ada adab, memang orang akan maki gitu lah. Tu. Wa taqdimul lafzi syarifi, dan bermula mendahulukan lafaz yang mulia. Mana lafaz yang mulia? Allah tu lafzul jalalah, lafzus syarif, lafaz yang mulia, lafaz yang agung. Mendahulukan orang panggil lafaz yang mulia ni.
Tu mendahulukan daripada PA-nya, yufidul hasra, memberi faedah lah ia takdim tu al hasra, akan hasar. Tu hasar apa? Hasar ay as-su'al fihi lah. Memberi faedah lah ia takdim tadi tu akan hasar. Hasar tu menghinggakan, menyakatkan, menghinggakan apa? As-su'alu fihi itulah. Minta padanya tu dihinggakan, disakatkan, tidak pada yang lain. Jadi maksud lagu mana pun ni, as'alullaha ay itu ay wallaha ta'ala as'alu ay as'alullaha la ghairahu, aku minta akan Allah, tidak akan yang lainnya lain daripada Allah. Itu tu jadi sebab tu terjemah nak kata gini, wallaha ta'ala as'alu, hanya kepada Allah Ta'ala jualah aku minta, tidak pada yang lainnya. Itu macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itulah. Nah, asalnya na'buduka wa nasta'inuka, tapi karena taqdimu ma haqquhu ta'khiru, ya, tufidul hasra, mendahulukan barang yang sepatut berada di belakang, itu memberi makna sakat, hingga. Itu B. Qauluhu qaulul musannifi ay yanfa'a biha. Tu aku mintakan hanya akan Allah Ta'ala sahajalah, tidak pada yang lain. An yanfa'a biha. Tu oleh bahawa memberi manfaat lah ia Allah biha, dengan dia, dengan hadhihi risalah. Biha ay bihadhihi risalati. Nak tafsir. Wazalikan naf'u, bermula demikian itu nafa'at tu lagu mana? Minta Allah Ta'ala tu memberi manfaatkan dengan dia ini risalah. Lagu mana nafa'at tu? Ai wazalikan naf'u bi alla tutraha wala tuhmala. Itu dengan sekira-kira bahawa la tutraha, tidak dicampakkan ini risalah, wala tuhmala, dan tidak dihampakan ini risalah. Tengok, kita duduk tanah Melayu tak ada temu takut dengan mesti hidup kepek lagu ni pun boleh mengaji kita. Kifayatul awami. Bahkan diterjemah pula kok Jawi ni. Nah, dulu ada terjemah ni, Kifayatul awami, terjemah dalam majlis agama Islam dan adat istiadat Melayu Kelantan. Nah, dialih bahasa oleh Haji Yaakob bin Haji Hasan untuk wakaf bagi kedua ibu bapaknya. Tengok. Kok Jawi pun ada terjemah. Manfaat besar sungguh. Nah, Allah Ta'ala makbul tak doa musannif? Makbul, ijabah. Kenapa? Tidak dicampak dan tidak dihampa, bahkan diambil mengaji. Tu. Bal bahkan tutala'u, ditelaahkan dia. Tengok. Itu wazalikan naf'u, bermula demikian itu manfaat tu bi Allah, dengan sekira-kira bahawa tidaklah tutraha, dicampakkan, wala tuhmala, tidak dihampa, disia-siakan, bal tutala'u, bahkan dimutalaah, dirojok, wa tuqra'u, dan dibaca, wa tuktabu, dan ditulis. Tengok. Tu dibaca, ditelaah, ditulis. Fayahsulu biha, maka hasilah, dapatlah, hasilah biha, dengan sebabnya ai hadhihi risalati an-naf'ul azimu. Dapat apa? Hasil apa? Oleh manfaat yang sangat besar. Itu makna dia. Hadis. Qauluhu qaulul musannifi wa huwa hasbi wallahu a'lam. Kita situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani
wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.